Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung mudzakarah kita Matan al-Muqaddimah al-Hadramiyah yang telah kita sampai pada perbahasan perkara-perkara yang membatalkan al-i'tikaf. Kita baca faslun yabtulu al-i'tikafu. Satu fasal baru membatalkan i'tikaf bil jima' dengan jima'. Ya, jima' yang macam mana? Jima' yang yasdur daripada seorang yang wadih, bukan khunsa muskil. Kemudian jima' tu berlaku dalam keadaan sengaja, tahu hukum haram, buat juga. Kemudian ikhtiar, bukan dipaksa. Cukup beberapa syarat itu maka terbatallah iktikaf dengan jima'. Wabil mubasyarati bi syahwatin in anzal. Begitu juga mubasyarah. Mubasyarah ni sentuh kulit ke kulit. Suami sentuh kulit isteri dengan syahwat sampai keluar air mani, maka batal dia punya iktikaf. Dalam syarah sebut wal istimna'. Begitu juga istimna', onani, sengaja keluarkan air mani. Tak sama ada dengan tangan sendiri, tangan hamba, tangan isteri, tak membatalkan iktikaf. Sekalipun buat di luar masjid. Contoh seseorang tu sedang iktikaf dalam masjid. Dia keluar masjid, dia pegang isteri dia dalam keadaan syahwat, kemudian keluar air mani. Ataupun isteri dia istimna' dia di luar masjid, juga membatalkan iktikaf. Dengan mana kena mandi wajib dulu, lepas tu masuk ke dalam masjid kena niat iktikaf yang baru. Tak ada sambung iktikaf yang mula-mula tadi, tak boleh. Okey. Fayahrumu fil i'tikafil wajibi mutlaqan wa fil mandub fil masjidi wa la yabtulu ma madha illa in kana mutatabi'an wa yabtulu fil mutatabi' min haitsu wujubul i'adah la sawa'. Disebut dalam syarah haram jima', haram mubasyarah bi syahwatin in anzal, haram istimna' dalam masjid, dalam haram kalau dilakukan ketika mana iktikaf yang wajib. Sama ada dilakukan mubasyarah itu, jima' itu di dalam masjid atau keluar masjid, haram mutlaqan. Wa fil mandub fil masjid. Kalau seseorang tu iktikaf sunat, maka haram jima', haram mubasyarah istimna' tu dalam masjid. Kalau dia keluar daripada masjid, maka perbuatan tadi tidak haram. Sebab ibadahnya itu sendiri hanya sunat. Maka nak dibatalkan dengan apa cara sekalipun, itu atas pilihan dia lah. Dia nak batalkan dengan jima' ke, dengan istimna' ke, dengan mubasyarah bi syahwatin in anzal ke, tidak ada masalah. Wala yabtulu ma madha illa in kana mutatabi'an. Okey. Contohnya Zaid iktikaf 2 hari. Contoh. Okey. Akhir hari kedua dia jima' bini dia kat luar masjid. Tak. Batal tak pahala puasa? Wala yabtulu ma madha illa in kana mutatabi'an. Batal tak dia punya tatabuk semula. Contoh semula Zaid bernazar untuk iktikaf 10 hari berturut-turut. Lepas 5 hari iktikaf, dia jima' bini dia. Kita sebut jima' itu membatalkan tatabuk. Dengan makna Zaid nanti kena start daripada hari pertama balik. Dia balik, dia mandi wajib, masuk masjid, kena start daripada hari pertama balik, sempurnakan sampai 10 hari. Tak. Sebab 5 hari yang pertama tu dah terbatal disebabkan dia jima' bini dia pada akhir hari kelima ataupun pada hari ke-6. Okey, yang batal itu apa? Yang batal itu tatabuk, itu terbatal. Berturut-turut itu terbatal. Adapun pahala tak batal. Pahala yang dia telah iktikaf 5 hari yang pertama tak batal. Tetap dapat. Yang batal apa? Tatabuk. Bila batal tatabuk, dia kena ulang balik daripada hari pertama. Wajib ulang kalau dia nazar untuk iktikaf. Sunat ulang kalau dia hanya iktikaf sunat. Cuma iktikaf sunat tu secara mutatabi'an, 10 hari berturut-turut. Bila ibadah tu sunat, maka dia nak batalkan dan dia tak nak sambung, atas dia lah, tidak ada masalah. Bukan dia nazar.
وإنما بطل في الصوم والصلاة والوضوء إن أبطله بلا عذر لأنها خصلة واحدة إذا بطل بعض شيء منه بطل كله ولا كذلك الاعتكاف. Adapun ini dia nak bawa beza lah antara puasa, sembahyang, wuduk. Tak? Ibadat-ibadat ni kalau kita batalkan ketika mana kita sedang buat ibadah ni, tak, maka ibadah itu secara menyeluruh terbatal. Kita sembahyang zuhur, tak, 4 rakaat. Pada rakaat keempat tu kita kentut, tak, ketika itu terbatal. Terbatal apa? Semula wa inna ma batala fi as-shaum was-salah wal-wudu' in abtalahu bila uzrin. Okey. Iktikaf, tak, kalau kita batalkan secara sengaja dengan jima', maka pahala iktikaf yang telah kita laksanakan kekal kita dapat. Cuma pahala yang akan datang tu tak dapatlah sebab belum buat. Berbeza dengan sembahyang, wuduk, puasa. Kita puasa, lepas ansur kita sengaja batalkan dengan makan. Kita sembahyang, rakaat keempat kita sengaja batalkan. Kita wuduk, ketika basuh kaki kita sengaja kentut. Jadi kita batalkan ibadat itu secara sengaja tanpa uzur. Ketika itu tak ada langsung pahala. Maknanya kamu puasa kamu tak ada pahala langsung sebab kamu batalkan secara sengaja pada waktu petang. Begitu juga solat, begitu juga wuduk. Kita tidak katakan seperti iktikaf. Kita tidak katakan puasa kamu dapat pahala sampai sebelum asar. Lepas asar sampai ke maghrib tak dapat pahala dah sebab kamu dah sengaja berbuka. Tapi sebelum tu kamu sedang berpuasa maka dapat pahala. Kita tak sebut lagu tu. Kita sebut bila sengaja berbuka, bila sengaja batalkan salat, bila sengaja batalkan wuduk, maka langsung tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab ibadat ni khoslatun wahidah, satu perkara. 4 rakaat tu merupakan satu solat. Bila satu solat batal sebahagian daripadanya, maka batal semua. Puasa sehari itu ialah satu ibadat. Bila satu ibadat batal sebahagian daripada ibadat, mana batal semua pahala. Berbeza dengan iktikaf. Iktikaf kalau 5 hari, 7 hari, 10 hari, itu tidak dipanggil sebagai satu ibadat. Itu dipanggil sebagai ibadat yang berlainan. Mungkinlah kita kata setiap ketika tu yang sebagai ibadat yang berlainan dengan yang sebelum. Dengan makna tak, dia dah iktikaf 3 jam contoh. Masuk jam keempat dia jima'. 3 jam pertama dapat pahala. Sebab apa? 1 jam pertama tu satu ibadat, 1 jam kedua satu ibadat, 1 jam ketiga satu ibadat, 1 jam keempat ialah ibadat yang lain. Jadi 4 ibadat. Secara mudah kita buat contoh. Jadi 3 yang pertama dapat pahala, yang keempat tak dapat pahala lah sebab dia batalkan. Begitu Wabil junun wal ighma', begitu juga batal puasa dengan junun. Dan juga pensan. Bila batal iktikaf dengan 2 perkara ni? Kalau sengaja gila, sengaja makan ubat gila, maka jadi gila kawan tu, batal iktikaf dia. Tak? Ataupun sedang iktikaf, minum air supaya jadi pensan. Pensan batal lah puasanya. Sebab apa? Sebab disengajakan pensan dan juga gila. Okey. Fa in tara'a bila ta'adin, kalau tidak sengaja. Tak sengaja gila, dengan mana Allah Ta'ala jadikan dia gila tanpa pilihan diri dia. Tak, sedang iktikaf, Allah Ta'ala uji dia dengan Allah Ta'ala campakkan penyakit gila pada diri dia. Tak, begitu juga irmak pensan. Terminum ubat, ingatkan air Milo ke air sirap, minum-minum. Tak, dalam tu ada ubat pensan, minum pensan lah kawan tu. Jadi kalau tidak sengaja gila, tidak sengaja irmak, maka ianya tidak memutuskan ataupun tidak membatalkan iktikaf. Tidak membatalkan iktikaf itu kalau
orang gila dan juga orang yang pengsan tu duduk kekal dalam masjid ataupun dikeluarkan. Cumanya sebab dikeluarkan itu ialah sebab susah nak jaga kalau duduk dalam masjid. Lakin akan tetapi la yusabu zamanul junun bi khilafil igma. Akan tetapi zaman dia tu gila tidak dikira termasuk bawah iktikaf. Tapi iktikaf tak batal. Contoh dia iktikaf 2 hari, dia nak iktikaf 2 hari berturut-turut. Dia gila dalam 10 jam. Tak, dia iktikaf 10 jam, lepas 10 jam kedua dia gila. 10 jam tu tidak terkira bawah iktikaf. Tapi tidak membatalkan iktikaf. Dengan mana nanti dia sembuh balik, sambung jam yang ke-11. Sebab dia dah iktikaf 10 jam secara elok, sihat, tak gila. Lepas 10 jam dia gila, kita sebut tak membatalkan iktikaf sebab tidak sengaja. Cumanya tidak dikira bawah zaman al-iktikaf. Dengan mana bila dia sembuh, start dia iktikaf balik tu, kita panggil jam yang ke-11 bukan jam yang ke-21. Berbeza kalau igma. Kalau pengsan dan dia duduk dalam masjid lagi, tak kekal waktu dia pengsan tu dikira bawah iktikaf. Dengan mana kalau dia pengsan, kalau dia niat untuk iktikaf 2 hari, sehari dia sihat, sehari lagi dia pengsan. Habis hari kedua dia pengsan tu, kekal, kita katakan dah selesailah iktikaf kamu selama 2 hari. Tak perlu tambah 1 hari lagi, tak perlu. Okey. Wal janabati. Begitu juga kalau berlaku janabah, junub juga membatalkan iktikaf. Sekalipun junub yang tidak membatalkan puasa. Contoh inzal bila mubasyarah. Keluar air mani tanpa mubasyarah, tanpa bersentuh kulit ke kulit. Tak batal puasa, tapi membatalkan iktikaf. Wa jima'in nasin illam yaghtasil fawran. Begitu kalau jima' secara lupa, tak sedar dia sedang iktikaf, dia jima' bini dia. Tak. Juga batal iktikafnya kalau dia tidak mandi secara segera. Kalau dia mandi secara segera, maka tidak batal iktikafnya. Jadi jima' ni kalau sengaja memang membatalkan iktikaf lah. Kalau terlupa, maka kita sebut kalau dia mandi segera tak batal iktikaf. Kalau dia tidak mandi dengan segera, maka membatalkan iktikaf dan juga tatabu'. Allahu a'lam. Juga membatalkan iktikaf kalau berlaku haid. Juga ihtilam, mimpi. Tidur iktikaf dalam masjid, bangun-bangun tu keluar air mani sebab bermimpi pada malam hari, juga membatalkan iktikaf. Okey, wariddah, kemudian riddah juga membatalkan iktikaf. Wasukri, mabuk. Mabuk yang al-muharram, yang diharamkan, dengan makna sengaja mabuk, itu membatalkan iktikaf. Sekalipun kedua-duanya, iaitu orang yang riddah dan juga mabuk itu tidak keluar daripada masjid, juga membatalkan iktikaf bila berlaku salah satu daripada dua ni, riddah dan juga mabuk dengan sengaja. Sebab bila dia mabuk ataupun kafir, riddah, maka mereka ataupun dia tadi tidak ada kelayakan dah untuk mengerjakan ibadah. Adapun mabuk yang tidak diharamkan, maka tidak membatalkan iktikaf. Mabuk yang tidak diharamkan maknanya mabuk yang tidak disengajakan. Dan kekal dikira zaman dia mabuk di bawah zaman iktikaf. Dengan mana dia iktikaf, dia ni iktikaf untuk dia berniat untuk iktikaf 2 hari berturut-turut. Sehari dia mabuk, sehari lagi dia sihat molek. Kalau mabuk tu tidak sengaja, kita sebut tak membatalkan iktikaf. Kalau dia tak keluar daripada masjid,
maka hari yang dia mabuk tu dianggap sebagai memadai untuk menyempurnakan sehari. Dengan makna kena tambah sehari lagi untuk sempurnakan 2 hari, kemudian selesailah iktikafnya. InsyaAllah khair, insyaAllah faham. Wa idza nazara i'tikafa muddatin mutatabi'atin lazimahu. Kalau seseorang tu berniat untuk iktikaf, bukan berniat sunat, tak berniat secara nazar. Dia nazar untuk iktikaf dengan satu tempoh yang berturut-turut. Contoh dia bernazar untuk iktikaf 10 hari berturut-turut, maka wajib bagi dia iktikaf 10 hari berturut-turut. Kalau dia tentukan waktu, contoh nak start pada 1 hari bulan, habis 10 hari bulan, maka kena start 1 hari bulan, habis 10 hari bulan. Tak boleh start awal, tak boleh start lambat, tak boleh. Mesti start pada 1 hari bulan. Okey, wajib tatabuk itu bukan sekadar niat. Bukan sekadar dengan niat, malah dengan lafaz. Sebab nazar ni tidak memadai kalau sekadar niat. Yang kita nazar dalam hati sahaja, aku bernazar untuk buat sekian, untuk sembahyang 2 rakaat, untuk apa-apa, tak. Dalam hati tidak sah nazar itu. Nazar mesti talaffuz dengan mulut, dengan lidah. Jadinya kat sini, untuk sah nazar secara mudah mutatabi'ah, satu tempoh yang berturut-turut, mesti dilafazkan. Sahaja aku bernazar untuk iktikaf di masjid ini selama 10 hari berturut-turut. Ataupun dia sebut sahaja aku beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Bila sebut selama sebulan tu kita fahamlah berturut-turut. Walau iltazama at-tafriqa kafahu tatabu'a. Kalau dia bernazar untuk gile-gile, aku bernazar untuk iktikaf 10 hari dengan tidak berturut-turut. Maknanya hari ini iktikaf, esok tidak, lusa iktikaf, esok tidak. Tak. Dia nazar sebegitu. Tapi bila dia tunaikan, dia laksanakan, dia buat 10 hari secara berturut-turut. Memadai ke tidak? Kita sebut kekal memadai. Kekal memadai sebab dia buat perkara yang lebih bagus dan lebih baik. Jadi kesimpulan, kalau dia nazar untuk tatabuk, maka wajib tatabuk. Kalau dia tafriqkan, pisahkan, maka tidak sah. Kena start berdawah balik. Okay. Kalau dia nazar untuk pisah-pisahkan puasanya 10 hari itu, pisah-pisahkan. Okay. Kalau dia laksanakan secara tatabuk, maka ahlan wa sahlan. Sebab dia nazar satu perkara yang kurang elok ataupun kurang afdal dan dikerjakan dengan yang lebih afdal, maka tidak ada masalah. Wa yaqta' at-tatabu'. Kemudian dibincangkan tentang hukum hakam mengenai perkara-perkara yang memutuskan tatabu', Okey. Sebelum kita masuk, kita bagi tahu, tadi pun dah sebut dah, wa idza nazara i'tikafa muddatin mutatabi'atin, itu sebagai mukadimah untuk masuk pada perbahasan ni. Seseorang tu nazar untuk i'tikaf 10 hari berturut-turut. Start daripada 1 hari bulan, habis sampai 10 hari bulan. Bila dia nazar sebegitu, maka kita sebut wajib dia puasa ataupun i'tikaf 10 hari secara berturut-turut lah, tak ada selang-selang. Tak. Okey. Dalam 10 hari tu tak boleh jadi dia buat satu perkara yang membatalkan berturut-turut. Apa makna membatalkan berturut-turut? Dengan makna bila dia buat perkara tu, dia kena start pada awal balik. Contohnya apa? Sengaja jimat. Dah habis 5 hari puasa iktikaf, dia jimat bini dia sengaja, maka batal lah tatabuk itu. Walaupun pahala tak batal, kita sebut tadi. Yang penting batal tatabuk. Nanti dia kena qada. Kena qada nazar itu. Sebab nazar ini wajib, dia terbatalnya tu kena qada lah. Bila dia qada tu, kena start daripada awal balik. Hari pertama, hari kedua sampai ke 10. Dia tak boleh sambung hari ke-6 terus, tak boleh. Ada juga perkara-perkara yang kalau dia buat tidak membatalkan tatabuk. Kalau dia buat tidak membatalkan tatabuk. Jadi ada perkara yang membatalkan tatabuk, ada perkara yang tidak membatalkan tatabuk. Okey. Dan kalau dia nazar untuk tatabuk, maka iktikaf itu jadi wajib. Maka bila terbatal tatabuk, wajib dia start daripada awal balik.
Tapi kalau sekadar tidak nazar, dia sebut sahaja aku iktikaf 10 hari berturut-turut kerana Allah Ta'ala. Dia bukan nazar itu, niat macam biasa lah, niat sunat. Dia puasa 5 hari terbatal dengan jima' pada hari kelima tu. Tak, terpulang tadi dia nak sambung hari ke-6, dia nak sambung balik. Makna sambung sini dia nak teruskan iktikaf dengan bermulakan dengan hari yang pertama balik, ataupun dia tak nak balik tidur kat rumah malah iktikaf dah. Tak ada masalah. Sebab hukumnya hanya sunat, kita dah sebut dah tadi, cuma nak ulang balik. Wa yaqta'at tatabu' as-sukur. Mabuk. Mabuk tak? Mabuk. Membatalkan tatabu'. Mabuk yang macam mana? Mabuk yang membatalkan iktikaf. Mabuk yang macam mana membatalkan iktikaf? Mabuk yang sengaja. Maka kat sini mabuk yang sengaja, mabuk yang haram, itulah yang membatalkan tatabu'. Jadi mabuk yang membatalkan iktikaf, mabuk itu juga yang membatalkan tatabu'. Wal kufru, kufur, membatalkan iktikaf juga membatalkan tatabu'. Wa ta'ammudul jima', sengaja jima' membatalkan iktikaf juga membatalkan tatabu'. Dan selain daripada itu, perkara-perkara yang membatalkan iktikaf juga membatalkan tatabu'. Wa ta'ammudul khuruj illa liqada'il hajah wal akli wasyurbi. Wa ta'ammudul khuruj maknanya sengaja keluar daripada masjid tanpa ada perkara yang daruri yang dia nak buat. Tu sengaja keluar, ambil angin, tak, ketika itu batal tatabu'. La liqada'il hajah, berbeza kalau dia keluar untuk qada'il hajah. Dia keluar untuk pergi kencing, untuk pergi buang air besar, tak, walaupun lama setengah jam duduk dalam tandas, syirik birik, kekal tidak membatalkan tatabu'. Kekal tidak membatalkan tatabu'. Maknanya dia sambung, dia masuk masjid, dia sambung, dia terus puasa dia tu, tak perlu start daripada awal balik. Sekalipun dia keluar banyak kali, contoh sehari tu syirik birik sakit perut, sampai 15 kali keluar pergi tandas. 15 kali tu kalau kita tambah minit dia tu, tempoh dia tu mungkin dalam 3 jam, tidak membatalkan juga tatabu'. Okey, bila dia pergi tandas tu, adakah wajib dia berlari supaya cepat pergi tandas, lepas tu cepat masuk masjid semula? Sebab dia niat tatabu' ni, puasa berturut-turut. Sebut tidak ada masalah, berjalan seperti biasa. Tak perlu nak lari-lari. Cumanya jangan berjalan lambat. Sama kamu berjalan macam ni, tak, hari tu berjalan 1, 2, 3, 4. Buat lambat. Kalau buat lambat membatalkan tatabu'. Walahul wudu' kharijal masjid. Dia juga boleh berwuduk luar masjid, walaupun wuduk sunat. Itu yang disebut oleh Imam Ramli. Okey. Taba'an listinja atau lita'adzurihi fihi. Okey. Wal akli, begitu juga tidak ada masalah, yakni tidak memutuskan tatabu' kalau seseorang yang sedang iktikaf itu keluar untuk makan. Sekalipun boleh makan dalam masjid. Dalam masjid boleh makan, tak, tidak ada masalah untuk dia makan di luar. Tidak membatalkan tatabu'. Sebab apa? Sebab makan ni dalam masjid ni, tak, ada orang dia rasa malu, jadi makan tu tak fokus, nyorok-nyorok. Jadi diizinkan oleh syarak untuk keluar makan di luar, tak, dan tidak membatalkan tatabu'. Melainkan masjid yang diiktikaf di dalamnya itu masjid yang mahjur. Masjid yang mahjur ni masjid yang tak ada orang masuk dah. Dia seorang sesat masuk situ iktikaf. Dah. Ketika itu kena makan kat dalam. Sebab tak ada orang pandang dah, sebab tak ada orang. Ada kucing je dalam tu. Jadi tidak ada dafi' ba'ith yang menyebabkan kamu boleh nak makan di luar. Sebab makan di dalam pun tidak ada orang tengok dan tidak ada rasa malu, sebab tak ada orang tengok. Okey. Yang mana kalau dia makan kat luar juga batal lah tatabu' dia. Wa qayyadahu fil fathi
biman takhtarimu muru'atu bil akli fit tariq. Dalam Fathul Jawad diqaidkan, makan itu tidak membatalkan tatabuk, sekalipun makan di luar masjid, bagi mereka yang kalau makan di jalan menjatuhkan muruah. Contoh penuntut ilmu agama atau syekh makan kat jalan ni menjatuh maruah. Begitu juga mereka kalau sedang iktikaf, mereka boleh makan di luar masjid dan tidak memutuskan tatabuk. Tapi ada kalau jenis orang biasa makan di jalan, contohnya peniaga di pasar apa semua tu biasa makan di jalan. Mereka kalau duduk dalam masjid kena makan dalam masjid. Kalau makan di luar masjid membatalkan tatabuk. Itu yang disebut dalam Fathul Jawad, diqaidkan. Wa idza kharaja lima dzukira ila darihi fa in tafahasha bu'duha 'anil masjid 'urfan bi an yadhhaba bi akthar al-waqti al-manzur wa fi tariqihi makanan aqrab minhu la'iqun bihi wa in kana lisadqi ta'ayyana al-aqraba wa illa inqata'a tatabu'uhu. Okey. Kalau seseorang tu keluar untuk buat perkara-perkara yang telah disebutkan, iaitu untuk buang air, untuk buang air besar, untuk makan, dia keluar pergi rumah dia, maknanya dia nak berak kencing, makan di rumah, adakah membatalkan tatabuk? Tengok keadaan. Kalau rumah dia tu terlalu jauh tu, sekira-kira mengambil sebahagian besar daripada waktu yang dinazarkan. Contohnya nazar untuk duduk dalam masjid 10 jam, nak ke rumah dia makan 6 jam. Sebahagian besar daripada waktu iktikaf tu hilang begitu saja sebab nak pergi balik rumah. Okey. Jadi dia balik rumah. Kalau nak sampai ke rumah dia tu, ada tempat lain yang lebih dekat daripada rumah dia, yang dia boleh makan kat situ, boleh buang air besar, air kecil kat situ, contoh rumah kawan dia, maka dia kena berhenti rumah kawan dia. Kalau dia pisah pergi juga rumah dia, ketika itu memutuskan tatabuk. Okey. Berbeza kalau tak ada langsung, tak ada rumah kawan, tak ada tempat-tempat yang sesuai untuk dia makan minum, dia balik rumah dia. Waktu tu tak ada masalah, tidak memutuskan tatabuk. Wa syurbi in ta'adzara al-ma' fil masjid, juga tidak membatalkan, tidak memutuskan tatabuk kalau minum, cuma dengan syarat in ta'adzara al-ma' fil masjid, kalau uzur untuk dapatkan air dalam masjid. Kalau mudah untuk dapatkan air dalam masjid, contohnya dah ada kawi ke dalam tu, maka tak boleh dia keluar. Kalau dia keluar untuk minum semata-mata, batal tatabuk dia, terputus tatabuk dia. Ataupun mudah untuk didatangkan daripada rumah dia, anak dia datang bawa air, waktu tu dia tak boleh keluar, balik pergi ambil air ataupun minum kat luar, tak boleh. Biar anak dia masuk masjid, bagi kat dia untuk dia minum dalam masjid. Kalau keluar juga batal tatabuk. Wa dalil marad in syaqqa lubthuhu fihi aw khasyiya talwisah, juga tidak membatalkan tatabuk kalau orang tu sakit, dengan syarat sakit yang kalau dia duduk dalam masjid menyusahkan dia. Sebab apa? Sakit kronik, sakit teruk, perlu katil, tak perlu kepada rawatan doktor secara berkala. Dia susahlah kalau duduk dalam masjid. Maka dia pun keluar, duduk kat luar 2 hari, tidak membatalkan tatabuk. Bila kembali ke masjid, sambung je terus puasa. Allahumma salli ala Muhammad, daripada tadi puasa iktikaf dah tu. Au khasyiatal wisah, ataupun dia tidak perlu kepada katil, tak perlu untuk rawatan secara berkala dengan doktor, cuma dia takut mengotorkan masjid. Sakit dia tu jenis contoh buasir, bigit, akan mengotorkan masjid, maka dia keluar, duduk di rumah, duduk dalam sehari biar sihat molek, kembali semula ke masjid, terus sambung iktikaf. Tak perlu start daripada awal balik, sebab tidak membatalkan tatabuk dia. Berbeza kalau sakit biasa, sakit pening sikit, demam sikit,
yang mana sakit itu ringan, yang tidak menyebabkan susah untuk dia kekal dalam masjid, dan juga tidak mengotorkan masjid. Kalau sakit begitu, kalau dia keluar juga masjid, membatalkan tatabuk. Amisluhu al-junun wal ighma. Amisluhu al-junun wal ighma. Seperti mana sakit juga ialah junun, gila dan juga pengsan. Ni kita sebut dah tadi. Tak. Dua ni tidak membatalkan kalau tak sengaja lah. Kalau sengaja, junun dengan ighma membatalkan i'tikaf. Bila membatalkan i'tikaf, automatik membatalkan tatabuk. Kat sini yang tidak membatalkan tatabuk di sini ialah junun ighma yang tidak sengaja. Junun dan ighma yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan tatabuk selagi mana tu qaid dia. Selagi mana mereka duduk dalam masjid ataupun keluar daripada masjid, dengan syarat apa? Keluar itu disebabkan susah untuk kekal dalam masjid. Tak. Maka juga tidak membatalkan tatabuk. Bila kembali ke masjid hanya sambung sahaja. Dan kita dah sebut tadi, zaman gila tidak termasuk bawah muddatul al-i'tikaf. Tak. Sama ada dia duduk dalam masjid ataupun luar masjid. Kalau ighma pengsan, zaman pengsan tak dianggap sebagai ataupun dikira sebagai waktu i'tikaf juga, mudah i'tikaf juga. Dia nazar untuk i'tikaf 10 hari betul-betul. Dia pengsan dan 2 hari. Tak. 2 hari itu tidak membatalkan i'tikaf dan dikira i'tikaf juga. Yang mana 2 hari dia i'tikaf, lepas tu 2 hari dia pengsan. Tak. 4 hari dah. Baki berapa hari lagi kita nak sempurnakan i'tikaf? 6 hari sahaja. 6 hari lagi tak perlu tambah sampai 8 hari tak. 6 hari sahaja. Itu pun dengan syaratlah dia tak keluar daripada masjid. Kalau dia keluar daripada masjid, maka tidak dikira termasuk bawah zaman ataupun mudah al-i'tikaf. Kena murajaah jugalah daripada pihak yang dengar ni. Tak boleh sekadar dengar lagu tu. Kena buka kitab, baca, murajaah balik. Ilmu ni tak boleh dengar lagu tu je, tak boleh. Dia mesti ada tafa'ul. Kalau tak faham, tanya boleh, saya WhatsApp, saya tanya. Okey. Ataupun tanya guru lain lah. Wala in ukriha bighairi haqqin 'ala al-khuruj. Juga tidak membatalkan tatabuk kalau dipaksa keluar. Dipaksa keluar, dan dipaksa itu pula bighairi haqq. Tanpa hak. Tidak membatalkan tatabuk. Ataupun dia keluar dengan sengaja. Keluar dengan sengaja, tapi keluar dengan sengaja itu puncanya ialah sebab dia takut ada orang zalim dalam masjid nak bunuh dia, ataupun orang yang berhutang dengan dia, orang yang bagi dia hutang, sedangkan dia susah dan tidak ada bayinah yang menunjukkan dia itu susah. Tak. Jadi dia takut orang tu datang minta hutang, dia pun keluar masjid. Keluar itu tidak membatalkan tatabuk dia. Ataupun dia takut mungkin ada harimau terlepas dalam masjid ke, ataupun terbakar ke, banjir ke apa, dia keluarlah, tidak ada masalah, tidak membatalkan tatabuk. Jadi kita sebut tadi tidak membatalkan tatabuk kalau dia keluarkan bighairi haq. Berbeza kalau mereka yang dipaksa keluar tapi bihaq, dengan hak. Contoh isteri i'tikaf tanpa izin daripada suami, maka suami keluarkan dia, paksa keluar. Ketika itu isteri dipaksa keluar cuma bihaqqin, dengan hak, dengan perkara dengan hak lah. Hak suami bebas nak keluarkan isteri dia. Tak. Ketika itu isteri keluar, terbatalah tatabuk. Begitu juga kalau orang yang berhutang. Tak. Dia berhutang, dan dia mampu bayar, tapi dia tangguh tak nak bayar. Kali itu ada orang yang bagi hutang kat dia, ada dalam masjid. Dia nampak, dia pun keluar lagi sebab tak nak bayar hutang, sedangkan duit ada. Ketika itu bila dia keluar juga membatalkan tatabuk. Wala yaqta'uhu al-haidu illam tasa'hu muddatut tuhur. Yang terakhir, tidak membatalkan tatabuk kalau haid. Itu pun kalau tempoh dia i'tikaf secara berturut-turut itu
memang nak tak nak ada haid padanya. Contoh dia iktikaf, dia bernazar untuk iktikaf sebulan berturut-turut. Sebulan ni biasanya memang ada haid lah, tak boleh lari daripada haid tu. Sebulan tak. Maka ketika itu apa dia tidak membutuhkan tatabuk. Contoh dia iktikaf 23 hari, datang haid 7 hari, dia keluar 7 hari tu. Habis 7 hari tu dia masuk balik masjid, sempurnakan hari ke 24, 25 sampai ke 30 hari. Tidak membatalkan tatabuk. Berbeza kalau dia bernazar untuk iktikaf dalam satu masa, yang masa tu boleh dia cari mana. Dia bernazar untuk iktikaf dalam satu tempoh. Yang tempoh tu haid tidak ada dalamnya. Haid tidak ada dalamnya. Contoh dia bernazar untuk iktikaf selama 24 hari ataupun 23 hari. 23 hari ni perempuan boleh suci. Sebab dalam sebulan ada 30 hari. Tak. Maka haid biasanya 7 hari. Bila 7 hari, haid 23 hari suci. Ataupun haid 6 hari, maka suci 24 hari. Jadinya kalau dia bernazar untuk iktikaf 23 hari, maka dia tu boleh laksanakan iktikaf selama 23 hari tanpa datangnya haid, tanpa wujudnya, tanpa diselangi oleh haid. Maka ketika itu mesti dia cari waktu yang dia suci. Start suci terus dia masuk masjid, iktikaf sampai habis. Dia tak boleh start iktikaf tu lambat sikit, dan suci 10 hari barulah dia iktikaf. Bila dia start iktikaf contoh hari ke-11, dah habis 23 hari, datanglah haid. Haid itu membatalkan tatabuk dia. Sebab apa? Sebab dia diberi pilihan untuk iktikaf dalam keadaan semua sekali suci, iaitu 23 hari suci. Tapi dia sengaja start iktikaf tu lambat, yang menyebabkan tengah-tengah iktikaf tu datang haid. Ketika itu haid itu akan memutuskan tatabuk dia. Dengan mana bila dah suci balik, masuk masjid, start daripada hari pertama balik dan sempurnakan sampai hari ke-23. Tu boleh. Okey, wala yaqta'u khuruj mu'adzin ratibin. Ni orang yang azan, orang yang ratib, orang yang memang dilantik untuk azan. Dia nak azan kat luar, ada menara kat luar masjid, dia nak azan kat luar, tidak ada masalah. Yang penting menara tu dekat dengan masjid lah. Sebab apa? Tidak memberi mudarat pada tatabuk dia. Sebab dia dah biasa naik dan azan di atas. Di zaman dulu lah ni ceritanya. Dan juga sebab manusia dah biasa dengar suara dia. Kalau dia azan dalam masjid, orang tak dengar, speaker tak ada, apa semua tak ada dulu. Maka dia naik atas menara, azan di atas menara. Tidak ada masalah, tidak memutuskan tatabuk. Begitu juga kalau perempuan keluar, bukan perempuan, siapa-siapalah, lelaki ataupun perempuan, keluar untuk dilaksanakan had ke atasnya. Yang had itu tersabit ke atasnya disebabkan bayinah, bukan disebabkan ikrar daripada dia. Ada bukti kukuh apa semua mengatakan dia itu mencuri. Maka dikeluarkan dia untuk dipotong tangan. Dia keluar daripada masjid tu untuk dipotong tangan kat luar tu, tidak membutuhkan tatabuk iktikaf dia. Begitu juga kalau dia keluar untuk memberi syahadah, buat penyaksian. Yang penyaksian tu wajib ke atas, yang penyaksian itu tidak ada orang lain dah boleh beri, dia seorang je boleh beri. Dan penyaksian itu tak boleh nak dilaksanakan, disampaikan dalam masjid, malah kena keluar masjid. Maka dia keluar. Dia keluar itu tidak membatalkan iktikafnya, tidak membatalkan tatabuk bagi iktikafnya. Cuma dia kena cari jalan yang dekat lah. Mana kalau ada jalan A, jalan B, untuk sampai ke tempat di hudud, ataupun untuk menyampaikan, untuk sampai ke tempat dia buat penyaksian, mahkamah dan sebagainya. Ada dua jalan, dia kena cari jalan yang paling dekat untuk sampai ke situ. Okey, tatimmatul, penting bawah tu. Idza syarata nadhirun al-i'tikafa, ataupun idza syarata nadhirun al-i'tikafi, boleh baca dulu. Mutatabi'an al-khuruja minhu li'aridin mubahin maqsudin la yunafi al-i'tikaf sahha syartu thumma in ayana syai'an lam yatajawazhu wa illa jaza al-khuruj li kulli 'aridin mubahin walau dunyawiyan qaliqa'i amir
fa in syaratahu la li'aridin ka illa an yabdu wali aw li muharramin aw lima yunafi al-i'tikaf ka jima' aw li ghairi maqsudin ka nuzhatin illa tusamma gharadan maqsudan fi mithli dhalika fa huwa batilun wa yabtulu nadhruhu ayda. Okey. Kalau seseorang itu nazar i'tikaf, kalau tengok bawah tu sikit, walau nadhara nahwa salah aw shaum aw hajj wa syarata al-khuruj li'aridin fa kama taqarrar. Okey. Hukum sama je. Kalau seseorang itu nazar i'tikaf ataupun salat ataupun nazar untuk puasa ataupun nazar untuk haji, maka hukumnya seperti apa yang kita nak sebut ni. Dia nazar untuk i'tikaf secara berturut-turut ataupun nazar untuk salat. Dan ketika nazar tu dia ada buat syarat. Aku bernazar untuk i'tikaf 10 hari berturut-turut dan aku syaratkan kepada diri aku boleh keluar daripada masjid kalau berlaku satu perkara yang menuntut aku keluar. Contohnya dan aku mensyaratkan diri aku boleh keluar kalau aku nak jumpa kawan ataupun aku nak berniaga ataupun aku nak bagi nafkah kepada isteri-isteriku. Contoh kahwin ramai tak? Maknanya untuk perkara-perkara yang mubah yang juga maksud, yang dianggap sebagai maksud oleh syarak. Okey. La yunafi al-i'tikaf. Perkara itu juga tidak menafikan i'tikaf. Maka sah syaratnya. Sah syaratnya. Yang mana dia sedang i'tikaf 2-3 hari. Tak? Masuk hari keempat tu, dia nak pergi bagi nafkah kepada isteri dia, boleh keluar, tak ada masalah. Tidak membatalkan i'tikaf ataupun tidak membatalkan tatabuk bagi i'tikaf. Nak masuk hari ke-6 tu, dia keluar sebab ada bos dia panggil, majikan dia panggil. Dia keluar. Sebab dia memasyaratkan dalam i'tikaf, kalau bos aku panggil aku nak keluar. Tak, maka dia boleh keluar dan tidak membatalkan tatabuk. Ataupun nak berniaga, dia keluar urusan berniaga, lepas tu dia balik sebelum masjid, tidak memutuskan tatabuk. Thumma in ayyana syai'an lam yatajawazhu. Kalau dia tentukan sesuatu, kecuali aku nak i'tikaf 10 hari berturut-turut dan aku syaratkan diri aku boleh keluar kalau aku nak bagi nafkah. Dia sebut satu je. Maka kalau nak bagi nafkah boleh keluar, selain daripada itu tak boleh. Tak. Wa illa, kalau dia tidak tentukan perkara tertentu, dia sebut secara umum. Kalau ada perkara yang harus, yang maksud di sisi agama, yang maksud di sisi agama, maka aku nak keluar. Tak. Ketika itu, kalau berlaku apa-apa perkara yang jadi mubah, maksud, maka dia boleh keluar. Walaupun perkara itu berkait dengan dunia. Contohnya berjumpa dengan pemimpin, boleh keluar, tak ada masalah. Boleh. Fa in syaratahu la li'aridin. Kalau disyaratkan untuk keluar, tak, cuma tidak ada la li'aridin, bukan untuk perkara yang mendatang. Dia tak sebut apa tu, la li'aridin, bukan untuk perkara yang mendatang. Contoh dia sebut aku nak beriktikaf 10 hari betul-betul, kecuali illa ya berdua li, kecuali kalau terzahir bagi aku keluar itu lebih baik, maka aku nak keluar. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Mesti apa tu, disyaratkan satu perkara yang mendatang, baru dia boleh keluar. Ketika itu baru boleh keluar, kalau tak boleh. Allah. Awli muharramin, ataupun disyaratkan nak keluar untuk buat benda haram, untuk berzina, untuk minum arak. Ketika itu juga tak boleh keluar. Walaupun dia rasa nak berzina, nak minum arak, tak boleh keluar. Kena duduk dalam masjid, teruskan i'tikaf. Kalau keluar juga batal dia punya apa? Batal dia punya tatabuk, dan boleh jadi batal juga dia punya i'tikaf. Okey. Aw lima yunafi i'tikaf, ataupun dia keluar untuk perkara yang menafikan i'tikaf, seperti jima'. Dia sebut dalam nazar dia, sahaja aku bernazar untuk i'tikaf 10 hari berturut-turut, kecuali lah kalau aku nak jima' bini, maka aku nak keluar. Tak, ketika itu dia keluar sebab dia nak jima' bini,
Tak, hukumnya haram dan juga membatalkan at-tatabu'. Sebab apa? Sebab jima itu menafikan al-i'tikaf. Aw li ghairi maqsud, ataupun dia nak keluar untuk tujuan yang ghairu maqsud, yang tidak maksud. Contoh nuzhah, nak keluar semata-mata tengok kereta lalu, kereta bergerak, nak tengok orang lalu lalang, nak hidu udara kat luar, tu masuk balik. Tak ada tujuan. Dah. Ataupun tujuan yang tidak diiktibar oleh syarak, maka tak boleh juga kalau dia keluar kekal membatalkan tatamu'. Wallahu a'lam bissawab. Boleh masalah yang terakhir tu, masalah seseorang tu bernazar untuk i'tikaf 10 hari berturut-turut dan dia mensyaratkan untuk keluar daripada masjid kalau berlaku perkara-perkara yang mendatang. Tak, boleh tak keluar? Kita sebut boleh kalau perkara yang mendatang tu mubah, harus. Contoh nak jumpa pemimpin, nak bagi nafkah kat bini, ataupun nak jumpa teman, ataupun nak berniaga dan sebagainya. Lepas tu mesti perkara tujuan dia nak keluar tu mesti perkara untuk perkara yang maksud. Kalau perkara yang tidak maksud, seperti semata-mata nak keluar ambil angin, juga tidak boleh. Dan juga tidak menafikan i'tikaf. Kalau menafikan i'tikaf, contoh disyaratkan untuk keluar sebab nak jima', juga tak boleh keluar. Kalau keluar juga batal i'tikaf, batal dia punya tatamu'. Okay. Kemudian kita sebut tadi, kalau ditentukan 1-2 perkara sahaja, kecuali kecualilah kalau aku nak berniaga, maka aku nak keluar, maka dia boleh keluar untuk berniaga. Selain daripada itu tak boleh. Ataupun untuk jumpa bos, jumpa majikan, tak, maka ketika itu kalau nak jumpa majikan saja dia boleh keluar, kalau tak boleh. Kalau dia umumkan, dia kata sahaja aku i'tikaf, sahaja aku menazar untuk i'tikaf dalam masjid ini 10 hari berturut-turut, dan aku mensyaratkan kepada diriku untuk boleh keluar daripada masjid ini untuk perkara-perkara yang arid, yang mendatang, yang harus, yang mubah, yang maksud, dan juga tidak tidak bertembung ataupun tidak menafikan i'tikaf. Disebut secara umum begitu. Okey. Kemudian dia i'tikaf. Apa-apa sahaja yang mendatang ketika mana dia sedang i'tikaf dan perkara itu mubah, maksud, la yunafil i'tikaf, maka boleh. Cukup buat syarat. Arid, mubah, maksud, la yunafil i'tikaf, maka dia boleh keluar. Contoh nak jumpa orang, nak jumpa pemimpin, nak jumpa anak bawa balik daripada belajar, tak, apa dia lagi, apa, nak ziarah orang sakit, nak ziarah apa tu, anak murid dia masalah, dan sebagainya. Selagi mana perkara tu li'aridin mubahin maqsudin la yunafi al-i'tikaf, maka tidak ada masalah. Merah dah mata sebab kita live ni ataupun kita rakam ni pukul 3 pagi dah bulan Ramadan. Khair insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.